Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Isnia binti Abdul Rahman. Nombor kad matrik 276787. Untuk subjek perlembagaan Malaysia, saya memilih pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia. Pengurusan kewangan kerajaan Malaysia. Untuk pengenalan, tadbir urus belanjawan yang baik iaitu sesuatu institusi ataupun proses dan struktur untuk memperuntukkan sumber kepada dasar kerajaan, menyampaikannya dan juga melaporkan hasil kewangan. Ini adalah penting pada setiap masa untuk menyokong penyampaian dasar kerajaan yang tepat dan pada masa yang sama memastikan ketelusan dan accountability tindakan kerajaan yang sewajarnya. Sumbangan itu syur yang diberikan oleh Majlis Tadbir Urus Belanjawan OECD pada tahun 2015 menetapkan 10 prinsip yang menyokong sistem tadbir urus belanjawan yang koheran dan juga berkesan. Ini bertujuan untuk menguruskan belanjawan dalam had yang jelas, boleh dipercayai dan boleh diramal untuk dasar fiskal. Seterusnya adalah menyelaraskan belanjawan secara rapat dengan keutamaan strategik. Seterusnya memantau pelaksanaan belanjawan secara aktif dan juga membentangkan akaun kewangan awam yang komprehensif, tepat dan juga boleh dipercayai. Teori pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia telah memperkenalkan banyak inisiatif. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan di dalam teori ini adalah inisiatif pembaharuan strategik SRI. SRI ini adalah pembaharuan kewangan awam yang menyasarkan untuk mengukuhkan kewangan kerajaan bagi memastikan dana awam dan juga yang stabil dan juga mampan. Seterusnya menyokong matlamat kerajaan untuk mengurangkan defisit belanjawan serta memperbaharui dan juga memperkenalkan sistem belanjawan ubah suai, sistem perakaunan mikro dan juga pengauditan dalaman yang baharu. Struktur dan elemen dalam pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia adalah telah memperkenalkan pelaksanaan perakaunan secara akaun. Tujuan pelaporan kewangan dan juga belanjawan. Seterusnya adalah untuk menguntungkan kerajaan. Seterusnya meningkatkan kecekapan, keberkesanan, ketulusan dan juga accountability. Perakaunan tunai tidak memberikan maklumat tentang bagaimana sumber dikawal. Perakaunan akuan sebaliknya menyediakan maklumat yang membantu dan juga memberikan gambaran yang lebih baik mengenai aktiviti kewangan dan juga kewangan kedudukan kerajaan. Seterusnya adalah pelaksanaan kewangan kerajaan di Malaysia adalah telah memperkenalkan model ekonomi baru MEB. Ini diperkenalkan sebagai salah satu cara untuk menambah baik proses dan juga membuat keputusan dan mengukuhkan pengurusan kewangan sektor awam di Malaysia. Seterusnya, pelaksanaan perakaunan pengakuan akan menyumbang kepada pengurusan kewangan yang fiskal yang lebih baik, berhemat dan juga meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan dalam sektor awam. Seterusnya, bagi PwC, PricewaterhouseCoopers, dilantik menjadi penyedia perkhidmatan bagi pelaksanaan aktiviti perakaunan pengakuan. Pelaksanaan perakaunan akuan akan menyumbang kepada pengurusan kewangan yang fizikal dan juga yang lebih berhemat. Isu-isu yang berkaitan pengurusan kewangan kerajaan Malaysia. Pada tahun 2015, kerajaan telah memperkenalkan cukai barangan perkhidmatan yang juga dikenali sebagai GST bagi menggantikan cukai jualan dan juga perkhidmatan SST. Cukai ini merupakan cukai penggunaan berbilang peringkat ke atas barangan dan juga perkhidmatan. Pelaksanaan GST dijangka meningkatkan ketulusan, kecekapan dan juga keberkesanan rejim percukaian Malaysia kerana SST sekarang mempunyai banyak kelemahan. Seterusnya, ia merupakan
ia juga merupakan sistem pencukai yang besar perniagaan kerana ia membolehkan peniaga mengurangkan kos mereka dan juga membenarkan mereka menuntut GST yang dikenakan ke atas perniagaan mereka. Meningkatkan teori isu yang melibatkan memperkenalkan GST ni, efek dia adalah untuk meningkatkan pematuhan cukai dan juga pentadbiran. Meningkatkan pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai, di mana GST adalah sistem cukai yang lebih adil, lebih baik jika dibandingkan dengan SST. Seterusnya adalah kekuatan dan juga kelemahan pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia. Kita telah memperkenalkan cadangan dalam mencapai kemampanan fiskal. Menurut Zhou dan juga Tam pada tahun 2013, untuk mencapai kemampanan fiskal, pelaksanaan GST harus diserap ke objektif yang lebih luas. Mereka telah mencadangkan meningkatkan kesedaran tentang senarai pengecualian dan berhenti mengembangkan senarai. Kesedaran mengenai perkara yang dikecualikan harus dibangkitkan melalui komunikasi yang berkesan. Pengguna juga harus dididik tentang apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Seterusnya adalah menguatkuasakan paparan cas GST pada setiap tanda harga. Seterusnya adalah memberi bantuan tunai bernilai RM100 hendaklah diberikan pada isi rumah yang berpendapatan kurang 3,000 ke bawah, iaitu 40% daripada jumlah isi rumah. Seterusnya adalah mengukuhkan kerjasama dengan masyarakat, pengguna tempatan yang memerangi aktiviti pencatutan. Seterusnya meningkatkan komunikasi tentang kepentingan defisit belanjawan untuk meningkatkan penerimaan orang ramai terhadap isu-isu tersebut. Untuk analisis pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia telah memperkenalkan cara bagaimana perubahan itu berlaku. Sistem perakaunan baru pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia boleh merekalkan dua ledger, iaitu ledger tunai dan juga ledger akuan. Perakaunan akuan memberikan imej keberuntungan organisasi yang lebih baik kerana penyata pendapatan yang disediakan di bawah asas akuan akan melaporkan semua hasil dengan baik. Untuk cadangan, penambahbaikan dan juga kesimpulan. Secara ringkasnya, inisiatif reformasi kerajaan awam akan mengukuhkan kedudukan kewangan negara dan mengurangkan hutang kerajaan untuk melindungi ekonomi dari kejutan luar. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha untuk mencapai bajet yang seimbang dan juga merealisasikan matlamat negara untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Seterusnya, banyak usaha yang telah dirancang dan dilaksanakan. Antaranya termasuklah 21 inisiatif dan juga 2 inisiatif individu yang membolehkan sistem perakaunan akuan dan juga menggantikan sistem percukaian perkhidmatan, iaitu GST. Tidak semua negara yang menggunakan perakaunan berasaskan tunai menunjukkan prestasi yang teruk, dan tidak semua negara yang menggunakan perakaunan akuan juga telah mencapai prestasi yang baik. Oleh itu, adalah penting bagi negara membangun seperti Malaysia untuk mempertimbangkan isu dan juga cabaran dalam melaksanakan perakaunan akuan bagi memastikan kejayaan migrasi ke arah perakaunan akuan adalah berjaya dan juga mampan.